Istimewa dalam perayaan Hari Keputeraan ke-50 Duli Baginda Sultan Kelantan ialah suatu istiadat diraja di Istana Balai Besar Kota Baru, Pertabalan Tengku Mahkota. Baginda Sultan serta Raja Perempuan berangkat masuk ke majlis singgasana dihadiri oleh dev-dev kehormat dan para pembesar negeri. Putera remaja Tengku Ismail Petra Ibni Sultan Yahya Petra menjadi tumpuan perayaan yang penuh upacara Pertabalan Bakal Sultan Negeri Kelantan Darul Naim, suatu upacara gemilang penuh istiadat turun-temurun di Kelantan. Hari bersejarah bagi Tengku Mahkota. Memulakan upacara pertabalan, yang di-Pertua Majlis Perajaan Negeri membaca pemasyuran, diikuti dengan istiadat menjunjung duli oleh Tengku Mahkota. Selepas ditabalkan, tugas diraja yang pertama ialah lawatan ke Rumah Sakit Besar Kota Baru. Baginda meresmikan Jabatan X-ray yang baru. Sejak memegang gelaran Tengku Mahkota dalam bulan November tahun lalu, Tengku Ismail Petra, mewakili Baginda Sultan, telah menghadiri beberapa majlis serta upacara di dalam dan luar bandar. Beribu-ribu rakyat berhimpun di tebing sungai dekat Pengkalan Kastam bersama-sama ke bawah duli Sultan dan Baginda Raja Perempuan Kelantan menyaksikan sukan air yang menarik, termasuk juga peraduan di atas kayu licin serta lain acara sukan. Pesta ini sangat-sangat diminati di antara acara perayaan 3 hari di seluruh negeri. Dikala bersuka-suka dan semasa berusaha, kebajikan rakyat jelata sentiasa menjadi perhatian kerabat diraja Kelantan. Demi kebahagiaan dan kemakmuran, kerjasama erat di antara kerajaan dan rakyat diperlukan, sesuatu yang penting dalam membangun negara. Loji pembersihan air Sungai Linggi menelan belanja 12 juta ringgit. Apabila siap, projek mempunyai kesanggupan membekalkan 15 juta galen air sehari ke semua kawasan di dalam dan sekitar Seremban dan Port Dickson. Paras air ditetapkan oleh sistem weir yang boleh dilembungkan dibina melintangi sungai tersebut, di mana pengambilan air dilakukan dengan adang-adang serta pemisahan pasir mengikut sistem graviti terus ke stesen mengepam. Loji ini dapat membekalkan 3 buah kolam air di Bukit Tunggal, Gun Hill dan Sirusa di dalam daerah Seremban dan Port Dickson. Meresmikannya baru-baru ini, Timbalan Perdana Menteri Tun Abdul Razak menegaskan betapa perlunya negara mempelbagaikan ekonominya menerusi semangat jaya diri dengan mengeluarkan lebih banyak lagi bahan makanan bagi keperluan tempatan dan untuk diekspor. Dengan bertambah pesatnya pembangunan negeri bagi menghadapi jumlah penduduk yang kian meningkat dan kemajuan perusahaan di Port Dickson dan Seremban, loji pembersihan ini dibina dengan daya usaha kerajaan. Bermula dalam tahun 1960, rancangan dilaksanakan dalam 3 peringkat. Peringkat pertama mempunyai kesanggupan membekalkan 5 juta galen air sehari ke beberapa kawasan dalam daerah Port Dickson. Bekalan dapat juga diberi kepada kawasan perusahaan Senawang dekat Seremban. Langkah ini benar-benar sesuai dengan dasar negara mempelbagaikan ekonominya untuk meninggikan taraf hidup rakyatnya.
Sambutan meriah untuk Timbalan Perdana Menteri Tun Abdul Razak di Jinjang. Meresmikan Sekolah Menengah Jenis Kebangsaan Inggeris Jinjang, Tun menegaskan bahawa ibu bapa mesti memikul tanggungjawab menghantar anak-anak mereka ke sekolah untuk mendapatkan setinggi-tinggi pelajaran bagi menyediakan mereka untuk hidup di masa depan dalam dunia penuh dengan cabaran. Upacara menyampaikan pingat-pingat peringatan Malaysia di sebelah malamnya kepada lebih dari 100 orang penerima-penerima di kawasan Jinjang. Timbalan Perdana Menteri menyeru penduduk-penduduk tempatan dari semua bangsa dan agama menumpukan taat setia yang tidak berbelah bagi dan menyokong negara dalam usaha ke arah kemajuan dan kemakmuran untuk semua warga negara. Dalam membangun negara Malaysia yang kuat dan berpadu, mereka yang ingin menjadikan negara ini tempat tinggalnya mestilah memainkan peranannya bagi menjamin negara Malaysia yang aman, damai dan bersatu. Mula-mulanya merasa cemas juga budak ini. Al-Hayahudin bin Abdul Hamid berumur 15 tahun disambut oleh Encik Fir Johari, pengerusi Taman Haiwan Negara, kerana menjadi pelawat yang ke-2 juta pada suatu pagi Ahad. Dia kini mendapat keistimewaan melawat Taman Haiwan secara percuma selama setahun. Beratus-ratus ribu orang Malaysia dari jauh dan dekat bertumpu ke Taman Haiwan untuk menikmati kemudahan pelajaran dan riadah. Menunggang gajah atau kereta keledai adalah kegemaran kanak-kanak. Meliputi kawasan seluas 40 ekar, 7 batu dari ibu kota, Taman Haiwan Negara menarik minat para pelawat. Berjenis-jenis margas tua diperlihatkan kepada para pengunjung. Dibuka 5 tahun yang lalu, Taman Haiwan diselenggarakan oleh Persatuan Kaji Haiwan Melaya, sebuah badan sukarela yang bergantung pada sokongan orang ramai dan gedung-gedung perniagaan. 3 ekor singa ini berasal dari India. Gayanya seakan-akan tarian Zapin. Mencari kutu bukannya mudah. Biarkanlah dia dengan telatahnya. Mari kita ke tasik pula. Kemana haluan awak tu, oi? Jambul burung ini mungkin jadi sumber ilham fashion rambut wanita. Sanggang, janganlah gentar. Sang helang dah jadi kawan. Taman haiwan yang moden mesti menjadi punca pelajaran serta menyedarkan orang ramai terhadap kehidupan haiwan di keliling mereka dan betapa pentingnya untuk menyelamatkannya bagi angkatan baru kita. Ingatilah korban perang kita dan berdermalah kepada tabung Hari Pahlawan.